takut kiamat berlaku, Nabi sedang berada di luar daripada masjid. Nabi akan cepat-cepat mai dalam masjid, takutnya dengan datangnya hari kiamat. Begitu sekali bimbangnya keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam keadaan kita akan menghadapi hari kiamat, kita sangat pelik bila kita tengok umat Islam di seluruh dunia hampir semuanya melupakan hari kiamat. Kita duk pakat bimbang benda lain. Kita bimbang cerita banjir, lain ni cerita jerebu. Tuan-tuan, semua orang pakat bimbang dengan jerebu, pakat duk nasihat antara satu sama lain, time jerebu ni jangan duk keluar rumah sangat, banyakkan minum air, masya-Allah, kan, kurangkan aktiviti luar. Kita nasihat orang kampung kita, alhamdulillah nasihat yang baik. Tetapi jarang di kalangan kita yang memberi nasihat persiapan untuk hari besok, persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Satu orang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata taqumus saah ya Rasulullah?" Bila nak berlaku hari kiamat? Kita ni suka mencari, suka kita ni meramal. 2020 kiamat insya-Allah. Kan? Masya-Allah. Tahun 2000 hari tu kecoh, 2015 nak kiamat. Tak jadi juga kiamat tuan-tuan. 2020 pula nak kiamat. Semua pakat duk buat perhitungan. Dajjal bila nak main? Ni begini-begini tanda dia. Imam Mahdi bila nak keluar? Masya-Allah, semua pakat duk cerita. Tetapi tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala bukan kira kita ni pandai cerita, pandai tahu. Tuan-tuan, yang Allah Ta'ala nak tengok persiapan yang kita buat. Maka tuan-tuan, satu orang sahabat dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada persiapan apa nak jumpa hari kiamat, nak balik jumpa dengan Allah ni, menghadapi hari kiamat, melainkan aku ada cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, itu pun dah memadai dah. Kalau dalam hati kamu, dengan kamu nak menghadapi hari kiamat, dalam hati kita penuh dengan cinta pada Allah dan Rasul pun dah cukup untuk kita selamat di padang mahsyar. Lani kita bimbang tak ada cinta Allah dan Rasul di hati kita. Sedangkan Nabi beritahu, siapa yang mencintai satu kaum, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama dengan kaum tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, selepas 1441 tahun Nabi meninggalkan umat ini. Bayangkan tuan-tuan, Nabi habaq kata kiamat dah dekat ni 1400 tahun dulu. Dan bahkan banyak ulama-ulama menceritakan umur umat akhir zaman tak akan lebih daripada 1500 tahun. Kita dah 1441 tahun. Kalau dalam perkiraan kita tuan-tuan, kiamat akan berlaku paling lama pun 60 tahun lagi daripada sekarang tuan-tuan. Kita duk habaq kata mungkin anak-anak kita kok jumpa dengan kiamat. Kita tak jumpa insya-Allah taala. Kalau tak jumpa dengan kiamat, tetapi tuan-tuan, sebelum berlaku kiamat tuan-tuan, kita ni akan menghadapi tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau tidak ada persiapan iman, tidak ada persiapan amal, tuan-tuan yang mulia, saat datangnya ujian yang besar-besar ini, kita bimbang iman kita akan tercabut. Wal-iazubillah. Sebab ujian yang akan Allah Ta'ala hantar ni bukan ujian macam Allah bagi pada para sahabat. Para sahabat Nabi dulu, ujian mereka, nyawa mereka terkorban. Ujian mereka susah payah meninggalkan, berhijrah, meninggalkan Mekah dan Madinah. Tetapi ujian umat akhir zaman, kedatangan Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Dabbatul Ard, Masya Allah, itu khasfun fil masyriq, khasfun fil maghrib, gempa bumi di sana sini tuan-tuan. Semua ujian yang berat-berat sedang menanti kita, tak lama lagi dah. Masa tu dah dekat tuan-tuan yang mulia. Tetapi hari ini kita lalai. Kita banyak leka dengan urusan-urusan duniawi kita. Maka tanda kelalaian kita adalah banyak waktu kita di luar masjid daripada di dalam masjid. Itu tanda kita ni melupakan hari akhirat. Tuan-tuan yang mulia, orang yang ingat hari akhirat, Allah beritahu, innama ya'muru masajid Allah. Orang yang memakmurkan rumah Allah ini, man amana billahi wal yaumil akhir, adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, diringkaskan cerita Nabi beritahu, di antara tanda-tanda kiamat dah sudah dekat, iaitu satu hari nanti umat aku ni akan menjadi jahat tuan-tuan. Nabi beritahu, la taqumus sa'atu illa ala syarril khalq. Kiamat tidak akan berlaku melainkan ke atas makhluk-makhluk yang jahat. Tapi macam mana manusia ni boleh berubah jadi jahat? Iaitu menjelang hari kiamat, dunia ni akan memuntahkan isi perut dia tuan-tuan. Kekayaan dunia ni, makin dunia nak hancur, dunia ni akan mengeluarkan gas, petrol dia, segala isi perut dia tuan-tuan. Kekayaan dia melekakan manusia ni tuan-tuan.
maka kita ni makin dapat, makin seronok, makin asyik, makin leka tuan-tuan. Tak sedarkan diri, tiba-tiba bila masuk je cinta dunia dalam hati manusia, sebaik-baik manusia boleh berubah menjadi sejahat-jahat manusia. Menjelang hari kiamat, kata Nabi, umat aku akan menjadi seperti binatang buas. Mereka ni membunuh orang, menyeksa orang, menzalimi orang lain, menindas orang lain. Tak ada sedikit pun belas kasihan di hati mereka. Dan mereka bila mana banyak duit tuan-tuan, banyak mereka harta mereka, mulalah maksiat-maksiat yang selama ini mereka tak pernah buat, mereka akan buat. Dan kata Nabi, mereka akan berpindah daripada satu dosa ke satu dosa, seumpama seekor burung bertenggek daripada satu dahan ke dahan yang lain. Di tengah-tengah manusia melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman yang berleluasa itu, Iblis muncul di tengah-tengah manusia. Maka Iblis telah membina sebuah patung yang sangat besar, kata Nabi. Patung yang terbesar, yang hari ini orang-orang di barat menamakan patung itu sebagai Lucifer, melambangkan patung itu al-simbolik daripada Iblis, penyembahan kepada berhala. Tuan-tuan, Iblis bertanya kepada kepada manusia, maukah aku perintahkan kamu satu perkara? Maka seluruh manusia bertanya, wahai Iblis, perintahkan kami apa saja yang kami nak buat, kami bersedia untuk taat. Maka di waktu itulah Iblis beritahu, semua kamu tinggalkan seluruh agama-agama yang lain, sembahlah berhala ini. Seluruh makhluk menjadikan berhala tadi sebagai sembahan mereka. Dalam keadaan mereka sibuk dengan maksiat, kufur dan syirik, macam-macam dosa mereka buat, tetapi Allah telah tambah lagi kemewahan, kekayaan. Allah bagi istidraj kepada mereka. Allah Ta'ala bagi kepada mereka berbagai-bagai nikmat, seakan-akan kiamat tidak berlaku. Makin seronok buat dosa, makin seronok buat maksiat. Tiba-tiba tuan-tuan, sampailah waktunya Allah Ta'ala beritahu pada Israfil AS, wahai Israfil, sekaranglah masanya untuk kau tiupkan sangkakala ini. Masya Allah, Israfil duk tunggu lama dah tuan-tuan. Maka saat itulah Israfil AS langsung meniupkan sangkakala, yang mana kata Nabi SAW, tiupan sangkakala ni ada dalam Quran sebut 2 kali, tapi dalam hadis sebut 3 kali. Boleh jadi tiupan yang pertama itu disambung dengan tiupan yang kedua, jadi satu tiupan. Masya Allah tuan-tuan, boleh tiupan yang pertama ulama namakan sebagai nafkhatul faza', tiupan untuk mengejutkan manusia. Selama ini kita tak pernah terkejut, terutama sekali kita orang Malaysia ni. Allah telah jadikan negeri kita ni negeri yang aman. Kejutan dengan gempa bumi tak pernah terkejut. Tak pernah kita terkejut dengan gunung berapi. Tak pernah kita takut dengan apa-apa keadaan sekalipun. Tetapi bila datang hari kiamat, satu dunia dikejutkan oleh Allah, satu dunia digerunkan, ditakutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil Yaumul Faza'il Akbar, hari kejutan yang paling besar tuan-tuan. Tiupan sangkakala ni kata Nabi bermula dengan tiupan yang sangat lembut tuan-tuan. Bunyi dia pun perlahan je, tetapi manusia mula mendengar tuan-tuan. Ini bunyi aneh, tak pernah kita dengar sebelum ini. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya antara satu sama lain, ini bunyi apa ni? Maka manusia semua tercengang, tak tahu bunyi apa antara satu sama lain. Tetapi bunyi tadi semakin kuat dan bingit telinga manusia, sampai tahap tuan-tuan gegendang telinga manusia telah pecah tuan-tuan. Darah menyimbah keluar daripada hidung, daripada telinga, air mata bercucuran, manusia dalam keadaan sangat-sangat sengsara. Nabi beritahu, kata, orang yang pertama yang mendengar tiupan sangkakala adalah seorang Arab Badui di kalangan umat aku yang sedang sibuk menampal kolam unta yang bocor. Saat dia sedang menampal, tiba-tiba didongak kepala dia ke langit. Dia mendengar bunyi sangkakala, langsung leher dia terkulai, lembik badan dia tuan-tuan, dan tersungkur meninggal dunia tempat kejadian.